epilepsy. As this is a public forum, I will try to deliver my talk in Bahasa Malaysia, mixed with some English. So untuk rawatan epilepsi, biasa doktor akan menggunakan ubat sawan yang dianggap sesuai untuk rawat pesakit. Kalau ubat pertama tidak dapat kawakan sawan, biasa doktor akan cuba ubat kedua. Tetapi kalau sudah guna ubat kedua yang sesuai tetapi sawan masih tidak terkawal, kemungkinan sawan akan henti dengan ubat selanjutnya adalah dalam kadar cuma 4% saja. Jadi untuk segelintir kecil pesakit epilepsi, sawan mereka boleh dihentikan dengan pembedahan otak. Tetapi untuk pesakit yang masih kerap sawan dan tidak sesuai untuk menjalani pembedahan, rawatan diet ketogenik atau vagus nerve stimulation adalah rawatan yang akan dipertimbangkan oleh doktor. Jadi apakah itu diet ketogenik? Ia adalah sejenis diet di mana ia mempunyai lemak yang tinggi dan karbohidrat yang dihadkan. Ia telah digunakan sebagai rawatan untuk epilepsi sejak 1920-an. Tetapi kerana diet ketogenik tetapi ia menjadi kurang popular selepas beberapa ubat sawan seperti phenytoin muncul dalam 1938. Tetapi kegunaan diet ketogenik mula bertambah balik terutama di kalangan kanak-kanak di 90-an, walaupun ada penambahan secara mendadak, banyak lagi ubat-ubat sawan yang boleh digunakan. So this re-emergence of interest of the use of ketogenic diet to treat epilepsy could partly be attributed to a movie starred by a Hollywood actress, Meryl Streep. The movie is called First Do No Harm, and you can watch it free at YouTube. In this movie, it tells the real-life story of a child by the name of Charlie. This boy has drug-resistant epilepsy that finally became seizure-free following the use of ketogenic diet treatment. Since then, we can see that there are more and more research, reports, publications, and about the use of ketogenic diet in the treatment of epilepsy. Sekarang saya ingin memberi sedikit keterangan berkenaan dengan kandungan diet biasa seseorang itu. Ia boleh dipecahkan kepada karbohidrat, contoh nasi, kuih-kuih, mie, roti dan sebagainya. Protein, contoh ayam, ikan, daging, telur, dan lemak, contohnya minyak masak, mentega, krim-krim dan sebagainya. So biasanya selepas orang makan, karbohidrat akan dihadam dan dipecahkan untuk menjadi glukos. Dan glukos boleh masuk dalam sel-sel kami untuk menjana tenaga. Protein adalah komposisi yang penting untuk pembesaran dan fungsi organ-organ badan. Lemak biasanya ia akan disimpan sahaja dan kalau terlebih makan, ia akan menjadi spare tire seseorang untuk badan seseorang. Tapi kalau tetapi lemak juga boleh dipecahkan menjadi keton dan ia juga boleh masuk dalam sel-sel untuk menjana tenaga jika seseorang itu kurang makan, terutama makanan yang banyak karbohidrat semasa sakit atau semasa puasa. Jadi konsep
rawatan diet ketogenik adalah menghadkan makanan yang tinggi karbohidrat dan tambahkan makanan yang tinggi komposisi lemak dalam diet seseorang itu. Oleh kerana protein itu penting untuk kesihatan, ia perlu dimakan dalam kuantiti yang berpatutan. Buat masa kini ada beberapa jenis diet ketogenik yang boleh diguna untuk merawat epilepsi, iaitu classic ketogenic diet di mana ia dalam nisbah 4:1 atau 3:1, modified Atkins diet atau MAD, dan medium chain triglyceride atau MCT/KD. Ini adalah komposisi utama pelbagai diet ketogenik di mana lemak secara keseluruhan adalah tinggi dan karbohidrat adalah rendah berbanding dengan makanan secara umum di Malaysia yang banyak karbohidrat yang tinggi. Klasik KD adalah jenis diet ketogenik yang mempunyai kandungan lemak yang sangat tinggi, karbohidrat yang sangat terhad, dan protein yang mencukupi. Ia lebih sesuai untuk bayi, kanak-kanak dan mereka yang kurang selera. Untuk bayi, kami ada susu khas ketogenik yang boleh digunakan. Ini adalah contoh susu khas ketogenik diet seperti RCF atau Ross Carbohydrate Free formula, Ketonia dari Korea, dan Basic CH, dan juga KetoCal. Dan ini adalah bahan-bahan lain yang biasa ditambah ke dalam susu ketogenik diet seperti protein powder atau myotin dan juga minyak MCT. Ini adalah makanan puree untuk bayi ketogenik, puree diet for babies. Dan contoh makanan diet ketogenik, biasa semua bahan makanan seorang itu perlu ditimbang dan kuantiti akan ada nampak sedikit sahaja. But this is in the past. Tetapi sekarang sudah ada banyak resepi-resepi ketogenik seperti yang ini adalah roti, kek dan lempeng ketogenik yang dibuat daripada tepung badam. Yang ini adalah bihun shirataki yang tiada karbohidrat. Yang ini nampak macam French fries tetapi ia dibuat oleh sengkuang. Yang ini adalah nasi ayam, di mana sini adalah bukan nasi betul, dia nasi dibuat daripada kubis bunga. Tetapi ayam ini memang ayam ori. Seterusnya, jenis diet ketogenik yang kedua adalah modified Atkins diet atau MAD. Di mana kuantiti protein dan kalori adalah tidak terhad dan makanan tidak perlu ditimbang. Tetapi ia masih mempunyai kuantiti lemak yang tinggi dan makanan karbohidrat perlu banyak dihadkan. Ia lebih sesuai untuk kegunaan remaja dan dewasa yang ada penyakit kesawan yang tidak terkawal. Ini adalah contoh-contoh makanan modified Atkins diet. Nampak sedap kan? Okey. Ramai di antara kamu mungkin pernah dengar Atkins diet dan kegunaan diet ini untuk kuruskan badan. Jadi apa bezanya modified Atkins diet dengan Atkins diet? So pertama, maklumat modified Atkins diet adalah untuk mengurangkan sawan, tetapi maklumat Atkins diet adalah untuk menguruskan badan.
Bagi modified Atkins diet, karbohidrat sehari dihadkan kepada 10 hingga 15 gram. Tetapi untuk diet Atkins, ia dihadkan kepada kurang daripada 20 gram sehari. Kuantiti lemak adalah lebih banyak di modified Atkins diet banding dengan Atkins diet. Protein adalah tidak terhad di kedua dua diet ini, tetapi jangka masa yang perlu dihadkan kuantiti karbohidrat adalah sepanjang rawatan untuk rawatan modified Atkins diet, tetapi hanya pada permulaan diet Atkins sahaja. Jadi secara keseluruhan, modified Atkins diet masih agak sukar diguna di sesetengah pesakit kanak-kanak dan orang dewasa. Jenis diet ketogenik ketiga adalah MCT KD atau MCT adalah istilah singkat untuk medium chain triglyceride. So biasanya minyak masak kami adalah kebanyakannya long chain triglyceride. Jadi MCT adalah minyak yang telah diproses kepada rantaian yang lebih pendek dan senang dihadam. Berbanding dengan long chain triglyceride, MCT boleh menjana lebih banyak keton dalam badan. MCT KD adalah jenis ketogenic diet yang membenarkan kuantiti karbohidrat yang paling banyak walaupun masih terhad. Ia perlu dimasukkan ke dalam setiap makanan dan minuman, dan kesan sampingan yang utama untuk diet ini adalah sakit perut atau stomach discomfort or cramps, dan dia lebih sesuai untuk kanak-kanak atau remaja yang ingin lebih banyak karbohidrat dalam makanan mereka. Ini adalah contoh makanan MCT KD. Biasa minyak atau tepung MCT perlu dimasukkan kepada setiap makanan dan minuman pesakit. So biasanya bilakah doktor akan guna diet ketogenik untuk rawat pesakit yang ada sawan yang tidak terkawal? Pertama, pesakit epilepsi itu biasanya tidak respon kepada ubat-ubatan yang sesuai. Kedua, pesakit tidak sesuai untuk menjalani pembedahan otak. Dan kebanyakan pesakit kami adalah bayi atau kanak-kanak, dan ibu bapa mereka perlu mempunyai masa dan sumber untuk mengikut plan diet anak mereka. Berapakah efektifnya rawatan diet ketogenik ini? Secara keseluruhan, bila diet ketogenik diguna untuk pesakit yang epilepsi di mana sawan mereka tidak terkawal dengan ubat-ubatan, ia dapat mengurangkan sawan sebanyak 50%, lebih daripada 50% di antara 50% pesakit. Dan di antara 30% pesakit, sawan mereka boleh kurang lebih daripada 90%. Dan hanya lebih kurang 10% pesakit, sawan mereka akan henti. Ini adalah fasa-fasa rawatan diet ketogenik. Biasanya seorang pesakit itu perlu menjalani penilaian dan kaunseling berkenaan dengan rawatan diet khas ini. Diet ketogenik boleh dimulakan di hospital atau secara rawatan pesakit luar. Kami akan pilih jenis diet yang paling sesuai untuk seseorang pesakit itu. Biasanya kami memerlukan beberapa bulan untuk membuat fine tuning kepada diet pesakit, memantau kesan sampingan
dan kadang-kadang mengubah ubat sawan jika perlu. Kalau efektif, diet ketogenik akan disambungkan selama 2 hingga 3 tahun dan lepas itu boleh ditukar balik kepada diet biasa. Ini adalah kemungkinan kesan sampingan diet ketogenik. Pertama, segelintir kanak-kanak atau dewasa mungkin boleh mendapat berat badan mereka naik atau menurun. Sembilit, hypoglycemia atau kurang gula dalam darah, terutama kepada bayi semasa mereka mulakan diet ketogenik. Gangguan elektrolit seperti potasium, natrium, kalsium, uric acid yang tinggi, kolesterol atau triglyceride yang tinggi, batu karang dalam lingkungan 5%, kekurangan vitamin dan minerals atau bahan galian. So ini adalah hasil kajian di hospital kami berkenaan dengan keberkesanan diet ketogenik untuk kanak-kanak yang mempunyai epilepsi yang tidak terkawal. Hasilnya adalah agak memuaskan dan lebih kurang 40% pesakit kami masih menggunakan diet ketogenik selepas 2 tahun. Ini adalah contoh makanan ketogenik diet pesakit saya. Setengah ibu bapa agak kreatif di mana mereka berdapatkan resipi dari internet dan sumber-sumber lain dan membuat makanan yang nampak sedap untuk anak mereka. Ini these are some of the local resources we have. Including a recipe book prepared by my hospital dietitian. And there are also many apps. For example, there's one on Panduan Diet Akin or Akin Diet for Malaysia Terbaru, whereby they show the various recipes. And this is the web resources. Two good one will be Charlie Foundation for ketogenic diet therapies based in America, and Matthew's friend from UK. So in conclusion, ketogenic diet has established itself as one of the important treatment in children with drug-resistant epilepsies. Our experience with the use of ketogenic diet so far has been positive, and for some families, very rewarding. This is my small keto team. Yeah, I work with many dietitians. Yeah, so thank you very much for your attention.